Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Anisha binti Kamaluddin dan ingin membincangkan pengenalan berkenaan dengan tajuk kami yang diberi iaitu pembangunan senjata nuklear antara manfaat dan mudarat dari perspektif teori moral dan agama. Latar belakang kajian. Latar belakang kajian kami ini, sebagaimana yang kita ketahui daripada tajuk kami iaitu pembangunan senjata nuklear, jadi kami ingin mengetahui apa itu senjata nuklear. Senjata nuklear adalah senjata yang mendapat tenaga dari tindak balas nuklear dan mempunyai kuasa pemusnahan yang besar. Pembangunan senjata nuklear dalam kelima-lima negara iaitu Amerika, United Kingdom, Perancis, China dan Rusia tidak dipindahkan kepada negara lain dan negara lain bersetuju untuk tidak memajukan senjata nuklear. Senjata nuklear ini tidak digunakan sembarangan, sebaliknya sebagai tindak balas kepada serangan nuklear ataupun peperangan. Objektif kajian kami ialah yang pertama mengkaji dan mengetahui dengan mendalam mengenai manfaat pembangunan senjata nuklear dari perspektif teori moral. Yang kedua, membincangkan mengetahui perkara yang berlawanan dengan manfaat iaitu mudarat pembangunan senjata nuklear dari perspektif teori moral. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan manfaat pembangunan senjata nuklear dari teori agama. Dan yang terakhir sekali ialah mengkaji dan membincangkan mengenai mudarat pembangunan senjata nuklear dari teori agama. Kaedah kajian kami ini ialah dengan mencari, menyelidik, mengkaji, memberi rumusan daripada jurnal-jurnal ataupun laporan yang disediakan oleh pihak yang menyelidiknya dari dalam maupun luar negara. Jadi, jurnal-jurnal ataupun laporan-laporan yang dicari melalui kemudahan internet jalur lebar yang disediakan. Permasalahan kajian kami ini ialah kebanyakan sumber rujukan yang mampu kami gunakan sepanjang PKP ini adalah sumber daripada internet. Sebagaimana yang kita ketahui, tempat tinggal kami ini jauh daripada luar bandar. Jadi kemudahan untuk kita mencari sumber rujukan itu kurang dan kita juga tidak dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh USIM. Sebagaimana kita ketahui, USIM juga menyediakan sebuah rujukan yang sangat banyak iaitu di dalam perpustakaannya. Yang kedua, kajian kami ini kurang dikaitkan dengan negara disebabkan penggunaan nuklear dalam negara tidak sehebat negara lain. Penggunaan nuklear dalam negara tidak sehebat negara lain disebabkan kita tidak menggunakan senjata nuklear dan penggunaan nuklear ini secara majoritinya kita banyak menggunakan hanya untuk menjana tenaga. Kepentingan kajian kami ini ialah supaya masyarakat mengetahui pembangunan senjata nuklear boleh berkait dengan keselamatan negara ini. Yang kedua, pembangunan senjata nuklear ini juga penting bagi mewujudkan masyarakat yang berilmu dan bermoral bagi memajukan negara. Dan yang ketiga, kajian mengenai pembangunan nuklear ini dapat menunjukkan etika manusia dalam sesebuah negara tersebut. Teori etika yang dapat dikaitkan berkenaan dengan kajian kami ialah teori kemoralan sosial yang bertujuan untuk menjaga kerukunan sosial, kesejahteraan masyarakat dan mengawal keselamatan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya akan serahkan seterusnya perbincangan kepada rakan-rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Ahmad Wisam. Jadi saya nak bincangkan tentang kemudaratan senjata nuklear dari perspektif moral. Peperangan yang melibatkan penggunaan senjata nuklear ini pernah berlaku sekali sahaja di dunia, iaitu antara Amerika Syarikat dan Jepun. Amerika Syarikat ni telah lancarkan 2 bom atom ke Jepun, iaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut berlaku ketika Perang Dunia yang Kedua. Berdasarkan kajian dilakukan, macam mana senjata nuklear ni boleh memberi kemudaratan dari perspektif moral. So yang pertama adalah teori egoisme. Egoisme ni sikap pentingkan diri lah. So sikap pentingkan diri sesebuah negara boleh menyebabkan ramai rakyat yang tidak bersalah menjadi mangsa. Contohnya ketika kat Jepun, peperangan yang berlaku antara Jepun dengan Amerika Syarikat tu, manusia yang terkorban dekat Hiroshima dianggarkan 70,000 orang. Manakala dekat Nagasaki pula
dianggarkan 40,000 hingga 75,000 orang telah meninggal dunia ataupun jadi mangsa daripada penggunaan senjata nuklear itulah. So, yang kedua, teori utilitarianisme. Utilitarianisme ni teori dia memaksimumkan keseronokan dan meminimumkan kesakitan. So, penggunaan senjata nuklear ni sebenarnya lagi membagi kesakitan daripada keseronokan. Terutamanya pada negara yang jemangsa macam Jepun. Sebab tenaga nuklear ni dia boleh menghasilkan radiasi. Lepas tu radiasi ni boleh menyebabkan rakyat yang siapa-siapa je yang terkena radiasi ni dia terkena penyakit yang bahaya dan boleh membawa maut. Selain itu, tempat tinggal penduduk awam juga musnah. Itulah. So, akhir sekali ialah teori eksistensialisme, iaitu freedom of choice. Negara-negara yang bebas, kiranya macam negara ni bebas untuk menggunakan senjata nuklear. Jadi, kalau macam senjata nuklear ni digunakan secara kerap sangat, so, ia boleh memusnahkan sebuah tempat tu dalam skala yang besar. Lepas tu, sumber ekonomi juga akan terjejas. So, macam tak bagus untuk pembangunan sesebuah negara. So, saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Muhammad Nail Yuhyi bin Muhammad Yusof. Jadi saya nak berkongsi dengan anda semua tentang manfaat dan perspektif pembangunan tenaga nuklear dari teori moral. Okey, jadi kita lihat tenaga nuklear menjadi suatu bidang ataupun ilmu pengetahuan yang baru, yang unik untuk manusia terokai pada zaman ataupun pada era moden ini. Jadi manusia menjadi tertarik untuk mengetahui adakah tenaga nuklear ini memberi manfaat kepada hidup mereka sekiranya mereka aplikasikannya dalam kehidupan manusia. Jadi antara manfaat yang diperoleh oleh manusia, yang pertama ialah kepada bidang perubatan. Jadi pembangunan tenaga nuklear mampu mewujudkan cabang perubatan yang baru, iaitu perubatan nuklear. Jadi apa perubatan nuklear ini berikan kepada kita? Jadi perkara pertama yang perubatan nuklear memberikan ataupun memberi manfaat kepada kita ialah penyediaan teknik-teknik khas untuk tujuan rawatan. Jadi perubatan nuklear menyediakan teknik khas untuk tujuan rawatan bagi rawatan seperti organ penting ataupun rawatan untuk otot. Selain itu, perubatan nuklear telah mewujud ataupun telah membuka bidang yang baru, iaitu radiofarmaceutical, iaitu satu bidang untuk mengesan penyakit kronik seperti kanser dengan lebih awal. Jadi dengan cara apa yang mereka lakukan? Iaitu dengan cara sel kanser boleh dikesan dengan awal dan mudah. Jadi peratusan untuk penyakit ataupun pengidap kanser untuk sembuh menjadi lebih tinggi. Jadi dari sudut teori moral, kesihatan manusia lebih terjamin dan terjaga. Dan manusia perlu meningkatkan tahap bidang perubatan mereka seiring dengan kemahuan mereka untuk kesihatan mereka lebih terjamin dan terjaga. Jadi seterusnya, pembangunan tenaga nuklear memberi kesan kepada bidang pertanian. Jadi macam yang kita tahu, pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara. Selain itu, permintaan pasaran yang tinggi terhadap pertanian mendorong kepada aplikasinya tenaga nuklear. Jadi apa yang tenaga nuklear ini buat? Tenaga nuklear telah menghasil ataupun telah menyediakan satu teknik baru dalam pertanian, iaitu mutasi genetik.
Jadi mutasi genetik, apakah orang kata fungsi untuk mutasi genetik ini? Jadi fungsi untuk mutasi genetik ini ialah untuk menghasilkan tanaman yang baik, yang banyak, tahan penyakit dan berkualiti. Jadi dengan adanya aspek-aspek yang penting ataupun aspek-aspek ini terhadap tanaman, jadi tanaman akan menjadi lebih banyak dan sumber makanan akan menjadi tidak terhad kepada manusia. Jadi dari sudut teori moralnya, keinginan manusia tidak pernah puas, lebih-lebih lagi terhadap pemilihan makanan. Jadi dengan memodernkan bidang pertanian, jadi makanan akan menjadi lebih variasi dan juga orang kata sumber makanan manusia tidak menjadi terhad. Bahkan pembangunan tenaga nuklear terhadap bidang pertanian dianggap bermanfaat sekiranya memberi memberi kesan ataupun manfaat terhadap hidup manusia. Dalam erti kata lain, dengan memodernkan bidang pertanian menggunakan tenaga nuklear mampu mewujudkan kegembiraan dalam diri manusia. Dan akhir sekali, pembangunan tenaga nuklear memberi kesan ataupun menjadikan sistem pertahanan dan penjanaan elektrik sesebuah negara menjadi maju. Kita tahu pada zaman sekarang tenaga nuklear boleh menjadi alternatif baru untuk penghasilan tenaga elektrik. Dan kita lihat negara-negara moden seperti Amerika Syarikat dan juga Perancis menjadikan tenaga nuklear sebagai pilihan utama mereka untuk menjana elektrik mereka. Jadi apakah orang kata alasan ataupun alasan untuk negara moden menggunakan tenaga nuklear? Jadi yang pertama ialah lebih menjimatkan kos. Kerajaan tidak perlu membiayai kos yang besar, yang banyak untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan juga tenaga elektrik yang dihasilkan oleh tenaga nuklear menjadi lebih banyak apabila menggunakan tenaga nuklear. Jadi majoriti rakyat di sebuah negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik mampu menikmati kemudahan elektrik. Sebagai contoh, kerajaan Perancis telah mengeluarkan data bahawa 80% daripada penghasilan tenaga elektrik mereka daripada penjanaan ataupun daripada pembangunan tenaga nuklear. Jadi alasan mereka juga mengatakan bahawa loji nuklear yang perlu dibina hanya memerlukan kawasan yang kecil untuk beroperasi. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak perlu kawasan yang lebih besar ataupun lebih banyak diteroka untuk pembinaan loji nuklear. Dan seterusnya untuk sudut sistem pertahanan negara pula, negara yang menggunakan tenaga nuklear dalam sistem pertahanan mereka mampu menjadikan sistem pertahanan negara mereka lebih moden. Hal ini kerana tenaga nuklear mampu menjana kuasa yang lebih banyak terhadap peralatan ataupun alat-alat perang. Sebagai contoh, kapal perang Amerika yang menggunakan tenaga nuklear mampu beroperasi dengan lebih lama. Dan selain itu, alatan-alatan perang akan menjadi lebih kuat dan tahan lama. Jadi kos untuk membeli peralatan perang ataupun kos untuk mencari alatan perang gantian tidak menjadi begitu banyak ataupun tinggi. Jadi kerajaan dapat menjimatkan kos pembiayaan tentera di situ. Jadi dari segi sudut teori moralnya, dengan menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan elektrik mampu memberi keselesaan kepada manusia untuk hidup, dan juga dengan menggunakan tenaga nuklear untuk sistem pertahanan sesebuah negara mampu menjamin keselamatan manusia dan menjadikan manusia hidup dengan lebih aman. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azaikal bin Hamidun. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang manfaat pembangunan senjata nuklear dari perspektif agama Islam. Sebelum saya masuk kepada manfaat pembangunan senjata nuklear, saya ingin berkongsi sedikit tentang nuklear. Secara umumnya, nuklear dapat ditakdirkan sebagai sejenis tenaga yang mengikat nukleus sesebuah atom. Tenaga ini boleh dibebaskan melalui tindak balas nuklear seperti perebutan radioaktif serta pembelahan atau pelakuran nuklear. Di dalam Al-Quran juga
ada menyebut tentang nuklear ini dalam surah Al-Hadid. Istilah Al-Hadid itu sendiri bermaksud besi ataupun logam besi yang sangat berkait rapat dengan nuklear. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada manfaat teknologi nuklear dari perspektif agama Islam. Yang pertama, iaitu dalam bidang pertanian. Dengan penggunaan bahan radiasi seperti sinaran gamma, ia mampu meningkatkan produktiviti dan membantu meningkatkan kecekapan dalam penghasilan pertanian. Selain itu, ia juga membantu dalam pemandulan serangga perosak ataupun dapat menghalang serangga perosak daripada membiak dengan lebih besar dan juga pengukuran nilai pH tanah. Dengan kaedah radiasi nuklear ini, ia mampu menghalang dari serangga perosak yang mengganggu penghasilan aktiviti pertanian, dan dengan tenaga nuklear ini dapat menghasilkan variasi tanaman yang unggul. Misalnya padi yang lebih tahan lasak terhadap perubahan cuaca persekitaran yang mendadak. Seterusnya ialah dalam bidang dalam penghasilan tenaga elektrik. Kelebihan penggunaan tenaga nuklear ni untuk menghasilkan elektrik adalah salah satunya dapat menjana tenaga dalam jumlah yang banyak dalam satu masa yang panjang berbanding penjanaan tenaga elektrik menggunakan bahan api fosil seperti petroleum dan arang batu. Ini kerana penggunaan bahan uranium iaitu bahan utama loji tenaga nuklear menghasilkan lebih banyak tenaga untuk jangka masa yang panjang. Dikatakan 1 tan uranium boleh menghasilkan lebih banyak tenaga berbanding penggunaan beberapa million tan arang batu ataupun beberapa million barrel minyak. Jadi keadaan ini pastinya merupakan satu berita baik kerana bahan api fosil semakin berkurangan. Seterusnya, dalam bidang pertahanan, sejak awal-awal lagi negara maju seperti Amerika Syarikat menggunakan teknologi nuklear untuk memperluaskan aset-aset pertahanan mereka. Salah satunya Amerika Syarikat memperkenalkan senjata nuklear dengan membina sebuah kapal selam berkuasa nuklear pada tahun 1950-an yang diberi nama USS Nautilus 571 SSN. Kewujudan kapal selam berkuasa nuklear ini mampu melaksanakan misi pertahanan dan misi penyelamat dengan lebih mudah. Selain membina sebuah kapal selam, bom atom, bom nuklear dan peluru pandu juga merupakan ciptaan manusia yang berasaskan teknologi nuklear yang mampu mempertahankan sesebuah negara daripada menerima ancaman musuh negara. Jadi kita tahu bahawa tenaga nuklear ini boleh digunakan untuk memperketatkan lagi sistem keselamatan sesebuah negara. Akhir sekali ialah dalam bidang perubatan. Tenaga nuklear dapat membantu manusia dalam sektor perubatan serta dapat menyelamatkan nyawa manusia. Okay, sebagai contoh, radioisotop digunakan dalam radioterapi dan X-ray. Kobat 60. Kobat 60 ni boleh memancarkan sinaran gamma yang boleh digunakan untuk membunuh sel-sel kanser dalam badan pesakit. Jika ada teknologi seperti ini, nyawa orang ramai dapat diselamatkan daripada penyakit-penyakit kanser yang boleh membunuh seseorang. Selain kobat 60, radioisotop iodin 131 juga berfungsi untuk memeriksa kelenjar thyroid dan dapat mengesan pertumbuhan tumor. Iodin 131 ni disuntik ke dalam badan pesakit untuk mengesan pertumbuhan tumor tersebut. Selain itu, natrium 24 pula digunakan untuk mengesan pembekuan darah dengan menyuntiknya ke dalam aliran darah badan pesakit. Dengan adanya teknologi nuklear ini, insya-Allah nescaya banyak nyawa akan dapat diselamatkan dengan izin Allah. Sebagai kesimpulan yang dapat kita buat daripada kebaikan yang telah dibincangkan adalah setiap ciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kebaikan. Teknologi nuklear ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk membantu manusia meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Tugas manusia pula adalah menggunakan ciptaan Allah ini dengan penuh cermat dan berhati-hati. Kerana sekiranya sebarang kecuaian berlaku semasa mengendalikan tenaga nuklear ini, boleh mengundang malapetaka kepada seluruh kehidupan di muka bumi ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Nordin akan membincangkan tentang mudarat pembangunan senjata nuklear dari perspektif agama Islam. Okey. Dari perspektif agama Islam, pembangunan senjata nuklear ini sebenarnya tidak digalakkan. Hal ini kerana Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian. Islam secara literalnya bermaksud kedamaian atau keselamatan. Disebabkan itulah umat Islam meletakkan kedamaian dan kesejahteraan sebagai asas dalam kehidupan. Antara mudarat dia yang pertama adalah senjata nuklear boleh memusnahkan dan mencemarkan alam sekitar. Hal ini kerana senjata nuklear itu sendiri mempunyai bahan radioaktif yang berradiasi tinggi. Contohnya apabila berlaku letupan senjata nuklear di suatu tempat, sumber air kawasan tersebut dan sekitarnya akan dicemari. Ini akan menyebabkan hidupan laut di situ akan mati. Sinaran radiasi yang berbahaya kepada tumbuhan juga akan dilepaskan apabila letupan itu berlaku. Ini akan menyebabkan rantai makanan di kawasan tersebut tidak seimbang dan membuatkan ekosistem di kawasan tersebut musnah. Seperti mana dalam kenyataan dalam persidangan yang ke-46, selepas letupan nuklear berakhir, sumber air kawasan tersebut sekitarnya dan dicemari bukan sahaja oleh radioaktiviti tapi juga oleh bakteria dan virus patogen yang boleh menyebabkan hidupan laut mati. Dari perspektif Islam, umat Islam tidak dibenarkan untuk membunuh haiwan dengan sengaja tanpa sebarang sebab yang kukuh. Hal ini kerana haiwan itu adalah sebahagian daripada makhluk ciptaan Allah sendiri. Dalam surah Al-An'am ayat ke-36 yang bermaksud, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang berterbang dengan kedua sayapnya melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Daripada ayat itu, kita tahu yang haiwan juga mempunyai hak untuk hidup sebab haiwan adalah makhluk ciptaan Allah. Disebabkan itulah Islam menggalakkan umatnya untuk melayani haiwan dengan baik. Sebab apa? Sebab haiwan juga mempunyai hak untuk terhidup. Seterusnya, penggunaan senjata nuklear dalam perang boleh merenggut nyawa beratus ribu orang. Okey. Letupan senjata nuklear boleh menyangkut beribu orang dalam sekelip mata sahaja. Hanya dengan letupan, ramai manusia boleh mati. Radiasi yang boleh menyebabkan berbagai penyakit seperti kejahatan genetik dan kematian. Contohnya sewaktu pengeboman nuklear di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan anggaran 145,000 orang terkorban hanya disebabkan letupan sahaja. Dan 75,000 orang lagi mati disebabkan oleh sinar radiasi. Dari perspektif Islam, umatnya hanya dibenarkan untuk memerangi orang yang menzalimi mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, kamu diwajibkan berperang untuk menentang penceroboh sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dalam ayat ini juga dikatakan bahawa perang itu adalah perkara yang dibenci oleh Islam. Sebab Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Seterusnya, umat Islam tidak dibenarkan bunuh orang awam. Okey. Bila kita gunakan senjata nuklear dalam perang, kita akan membunuh ramai orang. Senjata nuklear itu tidak tahu sama ada orang itu tentera ataupun orang awam. Jadi apabila senjata itu digunakan, ramai orang awam akan terkorban. Hal ini bercanggah daripada hadis Rasulullah SAW. Daripada Rasulullah SAW, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam perang. Daripada hadis tadi, umat Islam tidak dibenarkan untuk membunuh orang awam yang tidak mengikut berperang dan membawa senjata untuk berperang ketika perang, seperti kanak-kanak, orang tua dan wanita. Jelas sekali dengan menggunakan senjata nuklear dalam perang ini sangat bercanggah dengan ajaran agama Islam kerana tidak mengikuti adat-adat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ketika berperang. Jadi kesimpulannya, senjata nuklear ini ada membawa kebaikan, tetapi dari perspektif Islam, ia hanyalah lebih kepada kemudaratan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.